Tidak sini. Tidak sini. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Haji Ramli selaku Imam Al-Jannah Kuasa surau, sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan rahmatnya kita sama-sama dapat berhimpun di pagi yang mulia ini 3 hari bulan Rejab hari ini alhamdulillah puasa berbaki sekitar 57 hari lagi lah. Kalau panjang umur, kita doakanlah Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban aballighna Ramadan. Moga Allah bertemu kita dengan Ramadan pada tahun ini insya-Allah, dan boleh melakukan ibadat puasa dan ibadat yang lain dengan penuh kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sahabat-sahabat sekalian, kita baca ini pada hadis yang berkaitan dengan tajuk sifat pemaaf. Dan kita tengok last kali kalau sempat doa yang patut kita baca dalam tahiyat akhir sebelum kita bagi salam insya-Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man afa 'indal qudrati afallahu anhu yaumal usrah. Rawat Tabrani. Sesiapa yang memaafkan ketika ia berkuasa, membalasnya, nescaya Allah memaafkannya pada hari kiamat. Riwayat At-Tabrani. Hadis kedua, innallaha ta'ala afwun yuhibbul afwa. Rawal Hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu pemaaf yang mana ia suka memaafkan. Riwayat Al-Hakim. Hadis yang ketiga, wa man afa an damin lam yakun lahu thawabun illal jannah. Ra'al Khatib. Sesiapa yang memaafkan daripada membunuh, balas ia tidak akan mendapat pahala melainkan syurga. Ra'al Khatib. Yang keempat, salasun man kunna fihi awahu Allah fi kanafihi wa nashara alaihi rahmatuhu wa adkhalahu jannatahu. Man idza u'tiya syakara wa idza qadara ghafara wa idza ghadaba fatara. Rawal Al-Bukhari wa Muslim. 3 perkara sesiapa yang memilikinya, nescaya Allah akan melindungi di bawah naungannya dan Allah akan merahmat kepadanya dan masukkannya ke dalam syurga, iaitu pertama, orang-orang yang apabila diberi sesuatu nikmat ia bersyukur. Yang kedua, apabila ia berkuasa membalas tapi ia memaafkan. Dan ketiga, apabila ia marah ia menahan kemarahannya.
Rawal Bukhari wa Muslim. Last sekali, man afa an qatilihi dakhala al-jannah. Rawal Ibnu Mandi. Sesiapa memaafkan orang yang mahu membunuhnya, nescaya ia akan masuk syurga. Riwayat Ibnu Mandi. Hadis ini mengajar kita tentang pentingnya sifat pemaaf. Pemaaf sifat yang paling disanjung dalam ajaran Islam. Pemaaf artinya orang yang suka memberi ampun terhadap kesalahan orang lain terhadap dirinya, juga tidak ada rasa benci atau sakit hati terhadap orang yang melakukan kesalahan, apalagi untuk membalasnya, padahal dia mampu untuk membalasnya. Maknanya dia boleh balas kalau nak balas kan, tapi dia boleh memaafkan salah orang lain kepada dia. Itu sifat yang dituntut dalam ajaran Islam. Bukan mudah kan? Dalam kita tadi sampai ke peringkat mungkin membunuh kan? Keluarga boleh memaafkan si pembunuh tanpa yang membunuh itu dikena hukum qisas, mungkin dikenakan bayar diat pampasan. Bukan mudah kan? Maaf orang yang menyebabkan kematian, tapi boleh berlaku semikian sampai ke peringkat itu antara sifat yang hebat dalam ajaran Islam. Islam tidak mengiktiraf seseorang sebagai pemaaf jika ia berpura-pura baik dengan mempunyai kebencian terhadap orang yang dibencinya kerana ia tidak mampu untuk membalasnya. Kalau boleh nak balas tapi sebab tak boleh balas, jadi itu macam dia berlakon, tapi hati dia tidak betul-betul nak maafkan, tapi kerana halangan, tidak ada kudrat, mungkin tak ada kekuasaan untuk balas balik, tapi maaf mungkin pada lisan bukan pada hati. Jadi maaf itu dua-dualah, mulut pun kata maaf, hati pun redha dengan apa yang kita ucapkan, dia terima. Sikap rasa nak balas kan, orang kata huduh ke kan, orang caci ke, sakit telinga juga ada kan, kan? Artinya ada rasa nak balas, sama ada dalam bentuk percakapan, dalam bentuk tindakan. Ini satu penyakit yang boleh kita cuba atasi untuk mengelakkan berlakunya perbalahan dan permusuhan sama-sama kita, sama ada dalam konteks sebuah komuniti. Kerana ada disebut toleransi kan, maknanya kerja, kalau tidak akan berlaku pergaduhan kan. Hanya kesalahan terhadap individu sahaja boleh kita maafkan, melibatkan orang. Tetapi kalau kesalahan melibatkan agama atau hak Allah seperti berzina, minum arak kan, itu hukum agama, tidak boleh kita maafkan kerana ia ketetapan larangan yang dibuat oleh ajaran Islam. Nabi pun tidak memaafkan kesalahan melibatkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada pembahagian mana boleh maaf, mana tak boleh kita maafkan dalam konteks hadis yang kita bacakan tadi. Sikap pemaaf ini sikap bukti kita ada sifat penyayang lah, kasih sayang. Macam kita sebagai ketua keluarga, mungkin dengan anak kita, mungkin dengan isteri kita, mungkin dengan saudara terdekat dengan kita. Jadi kalau ada sifat pemaaf, itu tanda kita ada sifat sayang. Benci dengan silap dia, tapi kita boleh maaf, itu orang yang bersifat terbuka kan. Anak kita memang katakan na'udzubillah, teruk sangat kan, hati rasa ya Allah kan, tapi hati kecil tepat kita boleh maafkan, tegur. Tambah-tambah kalau anak terlibat dengan dadah, na'udzubillah lah, bukan senang kan, bukan senang untuk kita berhadapan dalam situasi macam banyak. Di kampung saya pun ada kan, pening ayah maknya pening kan.
banyak kes berlaku kerana melibatkan dadah, menyusahkan satu kampung, ya. Pisang pun hilang, ayam pun hilang. Apa boleh dapat duit? Hilang semua kan. Dia dulu dapat. Kalau musa durian dia ambil dulu. Kalau getah dia ambil dulu. Tuan cari bawah dalam longkang, habis dah getah, nak jual tak boleh kan. Jadi dia dapat dulu, dia pergi dulu. Pening juga ayah nak, pening. Jadi macam mana nak buat tu? Itu berat kan. Artinya benda yang bukan mudah kan. Nak didik, nak nasihat, nak maafkan. Jadi kita ikhtiarlah kan. Ikhtiar sedapat mungkin, seboleh mungkin, dan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling berat sekali, polis pun cakap dia, yang paling pening dia tu, ayah pergi suruh anak lah, pening kita. Macam mana nak buat kan? Tak boleh buat lah kan. Polis nak ambil pun ada peraturan dia, ada tindakan dia. Artinya nak cerita susahnya jika ada hal-hal yang sedemikian, na'udzubillah lah. Tapi kalau ada sifat pemaaf yang tidak melibatkan dosa dengan Allah, kita boleh maafkan. Itu yang sepatutnya. Itu membina hubungan ukhuwah sesama umat Islam. Sifat pemaaf juga gambaran orang yang ada hati yang bersih, sebab tidak tertekan dengan nafsu, hasadnya, marahnya yang menguasai hatinya. Jadi kalau ada sifat pemaaf, kadang-kadang kita rasa lega. Tapi kalau sifat itu mungkin boleh memudaratkan diri kita sendiri. Sakit kepala ke, pening ke, jerit kuat-kuat ke, geram kan. Tapi kalau kita maafkan, mungkin kita rasa satu terapi pada diri kita sendiri. Jadi sebab nafsu kita boleh kita kuasai, boleh kita kawal untuk maafkan walaupun dia buat salah pada kita. Itu penting sifat penyayang, dengan kita memaafkan apa yang berlaku kepada kita. Yang kedua, pemaaf ini sifat Nabi sebut dia sifat yang terpuji dan disukai oleh Allah. Dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, Allah menyebutkan ayat 159, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu keras hati, ya, bersurailah mereka dari sekelilingmu, maka maafkanlah mereka, pohonlah kemaafan Allah untuk mereka, serta bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Apabila keputusan dibuat dengan penuh keazaman, berserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini antara lain mengandungi sifat boleh memaafkan salah orang kepada kita, dan kita kalau boleh, kalau berlaku apa-apa, kita boleh bersurai cepat-cepat dan kita cuba maafkan kesalahan itu. Itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dua, sifat pefaham ini adalah sifat yang diberi kerana suatu kesalahan dan keterlanjuran berlaku akan menghapuskan dendam, permusuhan antara pihak terlibat. Jadi boleh buang sifat tadi, hasad, sifat dendam, dan menyuburkan semangat ukhuwah dan persaudaraan sesama kita. Kalau tak ada sifat pemaaf, mungkin tak boleh jumpa dengan orang tu dah. Selisih pun tak boleh. Jadi rasa geramnya kan, bukan mudah tu nak hilangkan. Ya, sepatutnya dua belah pihak lah. Kita maaf, dia pun turut maaf. Kadang-kadang kita maaf, dia tak maaf kan. Jadi berlakulah kerenggangan antara dua pihak. Jadi ini boleh diatasi dengan cara kita maafkan. Boleh buang sifat hasad, sifat dengki dan sebagainya. Yang berikutnya, yang keenam, sifat pemaaf seharusnya menjadi hiasan dan pakaian semua pihak dari segenap lapisan masyarakat. Ia pemangkin pergaulan yang amat berkesan, menerusi pergaulan yang mesra. Komunikasi antara individu akan menjadi selesa dan mudah. Jadi ini semua baiknya, rapatnya dalam sebuah masyarakat, antaranya sebab ada sifat pemaaf kan. Macam kita pergi rombongan, kawan kita tidur berdengkur kuat, kita naik bas sebelah kursi dia dah.
atau duduk sebilik dengan dia kan. Kita pun aku nak tidur pun tak boleh kan. Tapi dah nak macam mana, dia tidur mesti bunyi, takkan nak tutup tak. Jadi kita kalau rasa tak boleh, alih kursi tempat lain atau bilik lain. Bukan tak nak dengan dia, tapi tak selesa kan. Hati kita maaf lah. Itu sifat semula jadi yang ada pada seseorang. Jadi maknanya itu boleh merapatkan. Sebab itulah bila kita musafir bersama, berjalan sama, sifat ini amat-amat penting. Ada yang kalu, ada kena kabur, ada cakap kasar, macam-macam lah. Jadi kita boleh kenal watak-watak seorang itu, akhirnya oleh membina sifat kuat. Jadi nak kenal seseorang, tanya bila kita musafir bersama, kenal kan. Akhirnya akan ada sifat memaafkan antara satu sama lain. Ataupun bila keluar musafir sekali, yang bayar orang sama je kan. Itulah bayar kalau mesti makan. Dia ni mesti lah sekali kata maaf lah macam mana kan. Watak dia macam tu kan. Ambil lauk nombor 1, bak bayar oh lah, ada juga kan. Jadi ini semua perlu kepada toleransi sesama kita. Kalau itu tidak ada, akan berlaku masa muka, dendam dan seumpamanya. Kesan daripada sifat maaf ketika ada kuasa. Ini contohnya, pernah dalam satu peperangan, ketika Rasulullah SAW sedang berehat, datang seorang kafir muncul di hadapan Nabi. Nabi tengah berehat lepas perang. Orang kafir datang, hunus pedang dan kata kat Nabi kita, siapa yang dapat halang aku dari bunuh kamu, wahai Muhammad? Apa Nabi jawab? Allah. Kita dua orang aja, ni naik pedang dah. Yang boleh halang aku dari kamu tak bunuh kamu, siapa? Allah, kata Nabi. Lalu orang kafir terkejut kata Allah. Terlepas pedang kat tangan dia, Nabi sambar pedang. Orang kafir itu, Nabi acu kat laki tadi, kat laki Nabi kata, siapa dapat halang kamu dari aku bunuh kamu? Ajak, tak ada siapa pun. Nabi tak bunuh lelaki itu, tapi Nabi memaafkan kesalahan lelaki tadi. Tindakan tadi menyebabkan orang kafir akhirnya mendapat hidayah untuk memeluk agama Islam. Sebab ada sifat pemaaf. Waktu Nabi ada kuasa, ada situasi yang boleh kalau nak balas, tapi Nabi tak balas. Nabi tindakan maafkan. Akhirnya dengan sebab itu Allah bagi dia hidayah, akhirnya dia meluk agama Islam. Itu sifat kalau kita boleh maafkan waktu kita ada kuasa, ada keupayaan, tapi kita boleh maafkan. Itu sifat yang amat terpuji. Sifat inilah sifat yang anggap martabat akhlak yang tinggi waktu ada kuasa dan melambangkan keluhuran budi kita. Ini sifat yang paling agung. Kalau ada sifat ini, insya-Allah kita ada kekuatan untuk membina ukhuwah sesama. Waktu kita ada keupayaan, ada kuasa untuk membalas suatu kesalahan orang lain, itulah sifat yang amat terpuji. Pernah juga berlaku dalam kes ini, sifat pemaaf dalam kes ini tidak berarti Nabi mengabaikan tanggungjawab dan melonggarkan ketegasan dalam menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan. Maaf, tapi dalam kes hukum Nabi tetap tegas. Contoh berlaku, seorang wanita dari keluarga ternama, ada kedudukan, buat salah, mencuri. Keluarga wanita tadi cuba mempengaruhi baginda Rasulullah SAW supaya memaafkan kesalahan mencuri tadi dengan minta jasa baik keluarga Banu Makhzum guna saluran, iaitu keluarga dari kabilah Quraisy yang dihormati, guna kabel lah itu kan. Kabel apa? Keluarga Banu Makhzum supaya jumpa Nabi, maafkan salah mencuri. Dalam keadaan seperti ini, Nabi tidak memberi
pemaafan. Malah dengan tegas Nabi menolak permohonan itu. Dia kata, "Lau kanat Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Rawahu Nasa'i wa Ahmad wa Muslim. Sekiranya Fatimah anak Nabi yang mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Jadi Nabi tidak berkompromi dalam kes hukum yang suami itu untuk lepaskan dari kesalahan dia mencuri agar tak kena kerat tangan, walaupun guna kabel atau saluran untuk Nabi timbang dalam kes yang sebegitu. Jadi maaf, tapi ada ketegasan dalam soal hukum. Kalau tidak, orang permainkan dari segi hukum kan. Mana hukum tak boleh laksana kan dalam kini. Kalau semua macam tu kan. Dalam kes bunuh tadi, yang maafkan adalah keluarga terdekat yang merasai kesan pembunuhan tadi. Jadi hadis yang ini yang Nabi sebut tadi menunjukkan bahawa sifat pemaaf Nabi adalah dengan memberi kemaafan pada tempatnya dan tidak melampaui batasan ketika memerlukan ketegasan. Artinya dalam soal hukum perlu tegas, tidak kita dipermainkan oleh manusia dalam kes untuk melaksanakan hukum-hukum. Barulah wujud keadilan dalam sebuah masyarakat. Jadi kesimpulannya, pemaaf sifat yang paling utama dan paling penting untuk membina hubungan ukhuwah dalam sebuah masyarakat. Allah sebut dalam Al-Quran juga dalam surah Ali Imran 134, walladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang menahan kemarahan, dan orang-orang yang wal'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang membuat perkara muhsinin, benda-benda yang baik. Jadi Allah juga tegaskan pentingnya sifat pemaaf dalam kehidupan dalam sebuah masyarakat. Ayat yang kedua dalam surah At-Taghabun ayat 14, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu. Oleh itu awaslah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. Dan kalau kamu maafkan dan tidak marahkan mereka serta ampunkan kesalahan mereka, maka Allah akan berbuat demikian kepada kamu, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini dalam kes kita sebagai ketua keluarga, sebagai pemimpin keluarga, makna kemaafan itu sifat yang terbaik, sama ada pada isteri kita, pada anak kita, untuk mencari perdamaian dalam kehidupan sebuah keluarga yang bahagia kan. Mawaddah, sakinah, antaranya toleransi, terbuka, siap menjadi boleh berlangsung rumah tangga yang lama itu kerana ada sifat pemaaf kan. Biasalah kita kahwin ni, isteri perangai macam ni, kita hanya nak bertemu ada perangai masing-masing. Jadi kena ada sifat pemaaf. Kalau tak ada sifat pemaaf, itulah bergaduh kan. Ya simpang, kita minta ampun dengan Allah, minta damaikan hubungan kita, bukan cari gaduh, cari pasal mudah je. Nak cari salah memang banyak kan. Jadi kita cari benda yang baik, fikir baik. Kalau fikir salah, memanglah banyak tambah hubungan dalam sebuah keluarga kan. Jadi sifat pemaaf itu yang paling penting, barulah boleh mendamaikan kehidupan sebuah keluarga. Ayat yang ketiga, walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Dalam pada itu ingatlah orang yang bersabar dan memaafkan kesalahan orang terhadapnya, sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara yang dikendaki dan ambil berat untuk melakukannya. Maknanya sifat pemaaf, sifat sabar, sifat digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali dalam surah Ali Imran, ayat banyak lagi lah ayat lain. Ayat 159 berbunyi, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum
walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah kepada Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan kalau engkau bersikap keras, kasar dan keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu, dan pohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan soal keduniaan itu. Kemudian apabila engkau telah berazam sesudah bermusyawarat untuk buat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang bertawakal kepadanya. Ya, dalam konteks hubungan Nabi dengan sahabat ni macam-macam kan. Ada yang lembut, ada yang kerah, datang dari mana tempat. Jadi watak-watak lama tu masih ada, tapi Nabi bina, Nabi didik, Nabi tarbiyah dan maafkan kesalahan lalu. Akhirnya boleh bina perangai dan sikap yang baik bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Watak Sayyidina Umar keras, watak Sayyidina Abu Bakar lembut, watak Sayyidina Salam. Jadi watak tu berbeza-beza, tapi dibina atas dasar kemaafan dan dibina atas dasar ukhuwah sesama umat Islam. Akhirnya bersatu sesama sahabat ya. Itu yang paling penting, ada sifat kemaafan. Jadi dalam masyarakat, dalam keluarga mesti ada sifat kemaafan. Kalau tidak, kita akan bergaduh. Parking je lah, parking atas surau, parking sengit ke orang nak. Jadi tegurlah kan, sekarang tegur, salah parking tu, patut boleh parking macam kan. Itu pun kita boleh mula maaf lah, dia tegur cara elok, jangan tegur cara terbuka, nanti marah pula dia kan. Jadi ini semua nak bina ukhuwah. Kalau semua tegur cara terbuka, masuk WhatsApp semua, orang tahu semua, susah lah kan, susah. Jadi mana kita tegur personal, elok-elok kan, kita maafkan, salam tamu dia gini-gini kan. Jadi akhirnya tak baik, akhirnya timbul kesedaran kan. Jadi setiap orang tak sama watak dia, tak sama watak dia kan. Jadi kalau kita boleh ambil kira hak orang lain, maka kita akan bersifat akan terbuka kan. Jadi ini semua kita membantu kita membina ukhuwah yang terbaik sesama kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali Nabi Allah sebut Al-Quran juga dalam surah Al-Jathiyah ayat 14, قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan kejahatan dan gangguan orang-orang yang tidak menaruh ingatan kepada hari pembalasan yang telah ditentukan oleh Allah. Disuruh berbuat demikian kerana Allah akan memberi pada satu puak balasan yang patut dengan apa yang mereka telah usahakan. Maknanya kemaafan itu boleh berlaku bila kita ingat Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang dalam segala urusan. Itulah antara lain pentingnya sifat pemaaf dalam kehidupan sebuah keluarga, sebuah masyarakat. Itu bahagian pertama. Yang kedua, kita tengok pula apa doa yang patut kita baca waktu dalam tahiyat akhir solat kita. Kita dah baca dah, cuma saya ulang balik apa yang patut kita amalkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. حديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم بلفظ إذا فرغ أحدكم من التشهد al-akhir. Dan riwayat Imam Muslim lafaz, apabila seorang kamu telah selesai baca tahiyat akhir. Ini doa yang kita selalu baca Nabi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang kamu baca tasyahud,
tahiyat, maka adalah dia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Kalau sempatlah kalau kita kan, iaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Empat. Satu, ya Allah, aku minta berlindung kepadamu daripada azab neraka. Yang kedua, azabil qabri, azab kubur. Yang ketiga, fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup dan mati. Yang keempat, wa min fitnatil masih dajjal, fitnah dajjal. Itu kita baca kan, habis tahiyat akhir tersambung kan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Kenapa Nabi ajar begitu? Sebab tempat doa antara yang mustajab ialah dalam solat. Ada wuduk lagi, dalam solat lagi. Jadi kita baik, ini 4 benda yang dianggap 4 keutamaan. Kita minta berlindung di akhirat kelak yang tak mampu kita laksanakan kecuali dengan amalan kita. Minta dengan Allah. Azab kubur, neraka jahannam, fitnah mati hidup dan fitnah. Ini keburukan yang amat besar kalau berlaku pada kita kelak kan. Jadi minta berlindung dengan Allah. Kita baca, baik kita baca dalam solat, dalam tahiyat akhir kan. Waktu kita bermunajat dengan Allah. Jangan baca Melayu batal lah. Baca Arab kan, baca Arab tadi kan. Baca yang Arab, maknanya baca doa dalam bahasa Arab tadi. Jadi itu yang sepatutnya. Jadi ajaran Nabi supaya kita berdoa agar doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu antara doa yang kita dituntut sunat kita baca dalam tahiyat akhir sebelum kita beri salam. Itu yang pertama. Yang kedua, ni kita tambah lagi doa lagi dan tahiyat akhir juga. Kalau kita belum baca kita baca. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamani du'aan ad'u bihi fi salati. Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadis muttafaqun alaihi. Daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahawasanya beliau berkata kepada Rasulullah SAW, ajarkanlah aku satu doa yang boleh diamalkan dalam solat aku. Abang Nabi, ya Rasulullah, ajarlah doa pada aku ni biar aku boleh amal dalam solat. Nabi bersabda, ucapkanlah doa tadi, ya, Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, aku telah menzalimi diriku, zulman katsira, dan kesalahan yang amat banyak, wala yaghfiru dzunuba illa anta, tiada yang boleh ampun dosa-dosa ini illa anta, melainkan engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunkanlah dosaku ini, maghfiratan min indik, dengan pengampunanmu, dan rahmatlah, warhamni, rahmatilah aku, sayanglah aku, innaka antal ghafur rahim, engkaulah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi hadis ini mengajar kita 2 ilmu, ya. Ilmu pertama, kita dianjur untuk menuntut ilmu dan tingkatkan mutu ibadat kita dengan belajar daripada orang yang lebih alim. Saya nak Bakar tadi jumpa Nabi, ya Rasulullah, ajar doa bila aku baca. Begitulah kita jumpa orang baik, tolong nasihat akulah, ada tak kena apa-apa. Sahabat tolong ajar, sahabat besar kan, hebat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, minta lagi dengan Nabi, tolong ajar apa-apa doa nak baca. Jadi doa ini ajar Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi doa ini boleh kita amalkan dalam solat kita, sama ada dalam
tahiyat akhir. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, jadi yang kedua doa ini diamalkan semasa kita solat. Semana kita doa tadi, kita diberi pilihan bebas amalkan doa apa-apa sekalipun, tapi dalam solat antaranya kita baca doa-doa yang dalam bahasa Arab tadi untuk lebih afdal minta kita diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunat kita baca habis tahiyat akhir, habis doa tadi sama doa ni. Walau kita beri salam. Jadi banyakkan doa kita waktu kita sedang solat. Jadi itulah permintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, dua hadis ini mengajar kita bahawa dalam solat banyakkan doa. Yang kedua, tempat mustajab doa waktu kita solat. Jadi yang kedua, kita digalakkan untuk terus belajar, terus mencari ilmu, terus meningkat ilmu. Dalam masa sama kita terus mengamalkan apa yang telah pun kita pelajari. Jadi mudah-mudahan dengan cara itu ilmu makin meningkat, amalan makin. Jadi jangan kita rasa malu untuk belajar. Jangan rasa malu minta nasihat daripada orang yang lebih alim dari kita untuk merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Tengok peribadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi itu gambaran hebatnya peribadi seorang sahabat Rasulullah SAW. Jadi yang paling penting, kita minta ampun dosa kita kepada Allah. Caranya antara lain baca waktu kita solat, sama ada solat fardu maupun solat sunat kita. Itulah antara lain dua perkara yang boleh kita amalkan pada pagi ini. Satu ialah sifat pemaaf, yang kedua amalan sunat yang patut kita laksanakan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang kita fahami ini dapat beri kekuatan kepada diri saya sendiri untuk terus kita melaksanakan amal ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah setakat itu yang baik daripada Allah, yang berada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.